Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita Bulughul Maram yang berkait dengan hadis hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita hadis 447. Katanya wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. Maksudnya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat seorang lelaki dengan seorang lelaki yang lain lebih baik daripada solatnya secara bersendirian, dan solatnya dengan dua orang lelaki lebih baik daripada solatnya dengan seorang lelaki. Manakala bilangannya lebih banyak, maka hal itu lebih disukai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Ubay bin Ka'ab, dia menceritakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah khabar seorang lelaki dia sembahyang bersama dengan seorang lelaki yang lain. Jadi maksudnya dua orang. Dia sembahyang dua orang ni, hak ni azka, lebih bersih, lebih banyak nisbah ganjaran berbanding daripada dia sembahyang secara bersendirian. Jadi orang ni dia sembahyang bersama dengan orang ni, maksudnya jemaah dua orang sahaja. Hal tu adalah lebih baik daripada dia sembahyang secara bersendirian. Maka sebahagian daripada ulama fiqh menjadikan hadis ini sebagai sandaran bahawasanya sah seorang lelaki sembahyang secara bersendirian, dia tidak sembahyang berjemaah, walaupun pintu masjid, pintu surga, pintu tempat-tempat berjemaah terbuka luas untuk dia, sah. Kita tak bincang comel ke tak, kita bincang sah. Daripada sudut comel, pastinya tidak comel. Memang tak comel lah orang lelaki sembahyang secara bersendirian, kerana di sana ada beberapa pandangan daripada ulama yang berpandangan bahawasanya orang lelaki wajib kena sembahyang berjemaah, dan ada pandangan yang mengatakan tidak sah orang lelaki sembahyang secara bersendirian kalau ada ruang untuk dia berjemaah. Di sana ada pandangan yang mengatakan tak boleh orang lelaki sembahyang bersendirian kalau ada ruang untuk dia berjemaah. Baik, namun menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sembahyang berjemaah adalah sunnah muakkadah, dan ada satu pandangan mengatakan fardu kifayah. Maksudnya bukanlah fardu ain. Maksudnya kalau orang lelaki itu sembahyang secara bersendirian sekalipun, tetap sembahyang dia sah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawasanya sekurang-kurang berjemaah dua orang. Sebab kata Rasulullah, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu.
seorang lelaki dia sembahyang bersama dengan seorang lelaki lain. Jadi bermakna sekurang-kurang berjemaah adalah 2 orang. Sudah dikatakan berjemaah kalau sekiranya di sana ada seorang imam dan seorang makmum. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang menyebut hal yang sama. Di antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani fama fawqahuma jama'ah." 2 orang dan lebih daripada 2 orang dikirakan berjemaah. Maka kata ulama, sekurang-kurang berjemaah adalah 2 orang, melainkan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama, yang mana sebahagian daripada ulama mensyaratkan 40. Di antaranya adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan adalah perbincangan yang panjang di kalangan ulama dalam bilangan sembahyang Jumaat. Cuma sembahyang jemaah selain daripada Jumaat sekurang-kurangnya adalah 2 orang. Baik. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam juga khabar seorang lelaki dia sembahyang bersama dengan 2 orang lelaki yang lain, hak tu lebih baik daripada dia sembahyang bersama dengan seorang lelaki. Maksudnya hak 2 orang jemaah 2 orang je, tu imam seorang makmum seorang, dengan jemaah 3 orang, tu imam seorang makmum 2 orang. Mana lebih baik? Pastinya hak yang lebih baik hak 3 orang saat ni. Penghujung hadis kata Rasulullah, jemaah yang bilangan dia lebih ramai, hak tu lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan jemaah yang bilangan dia kurang. Jadi kalau sekiranya ada satu tempat kita ada pilihan untuk sembahyang jemaah situ dengan situ, maka hak mana hak yang paling comel untuk kita pilih? Kata ulama, kita kena tengok manakah jemaah hak yang lebih ramai, berpandukan kepada hadis yang kita baca saat ni. Semakin ramai semakin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok masjid tu dengan masjid tu, kita ada kampung kita tu sebelah kanan ada masjid A, sebelah kiri ada masjid B. Kita orang lelaki, maka kita nak sembahyang jemaah di masjid mana hak yang paling comel? Hak nu pun apa, hak nu pun apa, hak paling comel, hak lebih comel, lebih banyak ganjaran, lebih dikasihi oleh Allah. Maka kita tengok lagu mana? Tengok masjid mana lebih ramai. Masjid hak lebih ramai lebih afdal. Dia bukan kira comel tak comel. Dia bukan kira tu imam tu suara sedap, hak ni tak pernah sedap mana. Dia bukan kira gitu. Dia kira kepada bilangan jemaah mana lebih ramai. Hak lebih ramai lebih comel. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia ada juga pengecualian. Ni disebut dalam kitab fiqh, antaranya kitab Minhajul Talibin disebut oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut wa ma kathura jam'uhu fa huwa afdal. Pada bilangan hak yang lebih banyak jemaah dia, hak tu lebih afdal, melainkan ada pengecualian, melainkan kalau ada perkara bid'ah dilakukan oleh imam. Imam ni ahli bid'ah. Imam melakukan perkara hak yang salah, hak yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak termasuk dalam kaedah-kaedah yang umum yang diizinkan oleh syarak. Maka ketika tu tak comel kita ikut dia, sebab tu imam fasik. Kalau ada pilihan di antara tu imam fasik dengan tu imam adil, maka kita pilih tu imam adil berbanding dengan tu imam fasik. Begitu juga kalau sekiranya, ni disebut dalam kitab fiqh, sekiranya tepat hak yang jemaah sikit kalau kita tak ada pakai dak jemaah langsung, sebab kita tu imam situ, tak ada tu imam lain. Kalau kita dak di situ pakai dak hidup mampu kerah masjid tu, sebagai contoh kan. Dan benda ni ada kan, benda ni ada di tempat kita Ada setengah-setengah masjid tu berapa orang je ahli jemaah dia? 2 orang, berapa kerak je. Kadang-kadang Tok Bilal saja duk nengung, tak ada. Kadang-kadang Tok Bilal duk mari, Tok Imam duk mari. Lepas tu makmum seorang pun hak duk tunggu 2-3 orang, seorang pun duk pandai nak nak jadi Tok Imam duk pandai. Mu nusuk situ, aku nusuk situ. Last sekali pakat masing mayang seorang sama seorang lah. Ni pernah terjadi pernah terjadi yang bercerita ni, pernah terjadi ni. Ada satu masjid, malah kabur masjid ni tak nak kabur agak di Negeri Terengganu. Bukan negeri mana, Negeri Terengganu subuh Tok Imam dok mari, mana ada masyarakat, mungkin ada masyarakat Tok Bilal dok mari. Lepas tu ada seorang tu muallah tu hamba kenal dia, muallah seorang. Muallah. Lepas tu ada seorang dua lagi ahli jemaah. Memang tak biasa jadi Tok Imam. Mu nusuk celah tu, aku nusuk celah ni. Tengok jang lewat dah. Last sekali kata benda sahabat kita hak muallah tu kata, hari ni kita sembahyang seorang-seorang dah lah. Tengok. Dah nak buat ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak khabar ni, andai kata memang situ dak ramai, sini ramai,
Hak yang asalnya comel kita pergi tempat ramai lah, berbanding dengan tempat tidak ramai. Tapi kalau kita pergi tempat ramai, pakai mampu kerah hak situ tau. Tak ada orang nak jadi tok bilal, tak ada orang nak jadi tok imam. Ketika tu afdal kita sembahyang di tempat yang sedikit kerana nak meraihkan jemaah di sana. Jadi bermakna bukan kita boleh hukum secara umum setiap tempat hak yang ramai jemaah lebih utama berbanding dengan tempat hak yang tidak ataupun kurang jemaah. Bukan di sana ada beberapa perkara hak kurang jemaah lebih afdal daripada hak yang ramai jemaah. Antaranya adalah kalau tempat ramai saat ni tu imam fasik, tu imam ahli bid'ah, ataupun kita kata tempat hak yang sikit saat ni kalau kita tak pergi kok pakai mapuh terus masjid tu, pakai mapuh teruslah. Dan benda ni bukan kita reka-reka cerita, bukan cerita ni cerita dongeng-dongeng ni. Dan memang benda ni ada berlaku di tempat-tempat kita. Walaupun di negeri Terengganu, bunyi negeri Terengganu ni negeri hak yang kuat agama dah, tapi masih lagi ada segelintir masjid hak yang mengalami hal tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kitab-kitab fiqh disebutkan ni, lebih afdal kita semayang pada tempat hak yang jemaah sedikit berbanding dengan jemaah ramai. Sekiranya tempat hak yang jemaah ramai tu semayang lewat, tempat hak yang jemaah sedikit semayang awal. Ataupun kita ni jenis lambat baca Fatihah, tu imam hak yang tempat semayang jemaah ramai tu laju baca Fatihah. Kalau kita semayang dengan dia dak nak habis Fatihah semua, rokok dulu kita habis Fatihah tu masa dia sujud sebagai contoh, maka ketika tu kita semayang tu tempat hak yang kita boleh perhabis Fatihah. Dia adalah beberapa perkara yang dikecualikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umumnya kita kena tahu bahawasanya semakin ramai bilangan jemaah, semakin afdal kita hadir pada tempat tersebut. Cuma ada selagi benda ni kita kena sebut juga. Okey, katakanlah di tempat kita ni kadang-kadang jemaah dibuat di masjid, jemaah dibuat di surau, jemaah dibuat di musalla. Masalahnya di masjid tak ramai mana jemaah, di musalla tu ramai. Mana lebih afdal? Kita sembahyang di masjid hak yang kurang berjemaah dengan sembahyang di musalla bukan masjid tapi lebih ramai jemaah. Ni benda hak yang perlu kita kena bincang. Sekarang ni kalau kita tengok daripada sudut dalil, ada pada zahirnya, maksudnya ada berlaku pertentangan pada sudut zahir. Nanti kita akan kabur lagu manakah hukumnya. Lagu mana dalam hadis ni kalau kita tengok segi zahirnya, kata Rasulullah, wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah. Bilangan yang lebih ramai hak tu lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermakna kita kena tengok kepada bilangan yang lebih ramai tanpa melihat kepada tempat sembahyang, tak kira masjid ke bukan masjid ke, secara umum lagu tu. Satu. Yang keduanya di sana ada hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas sallu fi buyutikum, wahai manusia, mu kena sembahyang di rumah-rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti. Sesungguhnya paling afdal sembahyang seorang sembahyang di rumahnya illal maktubah, melainkan sembahyang fardu lebih afdal sembahyang di masjid. Jadi kalau kita tengok afdal sembahyang fardu di masjid, berjemaah di masjid. Jadi kalau kita tengok dalam hadis yang kita baca saat ni, jadi mana afdal sembahyang jemaah di masjid dengan di musalla di masjid. Tapi dalam hadis ni pula lebih afdal hak yang ramai. Jadi kalau sekiranya katakanlah di musalla lebih ramai daripada masjid, mana hak yang lebih afdal kita sembahyang di musalla ataupun di masjid? Dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Berbeza pandangan. Ada pandangan sebahagian ulama dia tengok kepada kelebihan yang ada pada tempat sembahyang. Maka di masjid lebih afdal kita sembahyang di musalla, walaupun di musalla lebih ramai. Hak yang kata kalau hak ni ramai, hak ni sikit, hak paling comel ramai, masjid sama masjid ataupun musalla sama musalla. Tapi kalau musalla dengan masjid lebih afdal buat di masjid kerana melihat kelebihan tempat sembahyang. Namun sebahagian yang lain dia tidak tengok kepada kelebihan tempat sembahyang, bahkan dia tengok kepada kelebihan yang berkait dengan ibadah itu sendiri. Bilangan ramai ni dia kelebihan yang berkait dengan ibadah. Maka kelebihan yang berkait dengan ibadah lebih diutamakan berbanding dengan kelebihan yang ada pada tempat ibadah. Jadi dalam masalah ni ada khilaf. Jadi apa hak yang disebut di dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, Syekh Khatib Asy-Syarbini dia lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan lebih afdal sembahyang di masjid,
walaupun bilangannya tidak ramai berbanding di musalla yang bukan masjid bilangan dia ramai. Namun di sana ada juga, dan pandangan ni adalah pandangan, tak silap ingat, pandangan yang yang disebut oleh Imam Al-Mawardi. Tapi di sana ada juga sebahagian daripada ulama dia kata lebih afdal sembahyang tempat yang lebih ramai walaupun bukan masjid. Jadi masalah ni sebenarnya berlaku khilaf. Ala kulli hal, walau bagaimanapun mesti kita kena utamakan masjid, kerana masjid adalah asal tempat yang didirikan untuk sembahyang. Asal tempat yang dibina untuk sembahyang adalah masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi wa an ummi waraqah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibn Khuzaimah. Maksudnya daripada Ummi Waraqah. Ummi Waraqah adalah seorang sahabat perempuan, dan dia ni di antara sahabat yang hebatlah. Kerana dia di antara sahabat perempuan yang ngapal Quran, yang ingat Quran. Dia orang pandai, Ummu Waraqah. Yang mana di hadis ni dia panjang lagi kalau kira ceritanya. Dia minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk dia sembahyang berjemaah di rumah dia, dan Rasulullah suruh dia jadi imam kepada ahli rumah dia. Baik. Katanya daripada Waraqah bin daripada Ummi Waraqah radhiyallahu taala anha, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintah kepadanya untuk dia mengimami anggota keluarganya. Ada riwayat yang lain, ada seorang tua yang menjadi tukang azan dia dan tukang iqamah. Ada seorang orang tua lelaki. Maka ada sebahagian daripada orang dia jadikan hadis ini, dikata orang puang juga boleh jadi imam. Ada siapa di barat tu, atas fatwa Aminah Wadud, orang puang jadi tu imam, orang lelaki jadi makmum. Duduk dalam satu sah pula. Seksi molek, semangat kita nak semayang. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya benda hadis ni dijadikan sandaran bahawasanya perempuan boleh menjadi imam adalah salah. Kerana kalau kita kumpul segala riwayat yang berkait dengan hadis ini, kita dapati di sana ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni secara jelas menyebut wa ta'umma nisa'aha. Umma Waraqah dia menjadi imam kepada keluarga dia, ahli rumah dia yang perempuan, bukan orang lelaki. Dia menjadi imam kepada ahli keluarga dia yang perempuan, bukan lelaki. Ambil ulang sekali lagi. Ada beberapa riwayat hadis ni, antaranya menyebut bahawasanya ada seorang lelaki yang menjadi tukang azan dan tukang iqamah untuk sembahyang jemaah yang diimami oleh Ummu Waraqah. Jadi tengok pada zahirnya orang lelaki itu jadi makmum dia. Tak. Kerana di sana ada riwayat yang jelas yang diriwayat oleh Imam Ad-Daraqutni. Yang mana Imam Ad-Daraqutni menyebut satu hadis wa ta'umma nisa'aha. Ummu Waraqah dia menjadi imam kepada ahli keluarga dia yang perempuan saja, bermakna hak yang lelaki tidak menjadi makmum kepada. Ni adalah pandangan yang disepakati oleh ulama, mengatakan bahawasanya orang perempuan tidak boleh menjadi imam kepada orang lelaki. Ada pun hak yang mengatakan, Imam At-Tabari mengatakan boleh. Sebenarnya riwayat-riwayat tersebut masih lagi dikirakan dhaif, disandarkan kepada imam-imam itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepadanya untuk mengimami anggota keluarganya. Jadi daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya orang puang kalau dia nak buat berjemaah dibolehkan. Sah perempuan sembahyang berjemaah sesama perempuan. Dan segala hukum yang berkait dengan sembahyang jemaah yang ada pada lelaki juga begitu juga ada pada perempuan. Hak yang berkait, hak yang kita bincang, hukum yang berkait dengan lelaki pada sembahyang berjemaah, sama juga hukum tersebut pada sembahyang jemaah bagi perempuan. Cuma ada perbezaan beberapa perkara, antaranya orang puang kalau nak sembahyang berjemaah tu imam disunatkan duduk satu saf dengan makmum. Orang puang disunatkan duduk satu saf dengan makmum. Kita kan orang lelaki kita duduk depan,
Lepas tu saf pertama di belakang kita. Orang puang dia kena tu imam duduk satu saf dengan makmum, cuma duduk depan sikit. Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darqutni dan beberapa orang ulama hadis yang lain, Aisyah, Ummu Salamah ketika dia menjadi imam kepada jemaah perempuan, dia berada pada satu saf. Dia duduk tengah-tengah, dia berada pada satu saf. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibn ummi maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke medan peperangan melantik Ibnu Ummi Maktum menjadi penggantinya untuk mengimami orang ramai. Padahal Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan Imam Abu Daud dalam sunangnya. Dalam hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan khadimu Rasulillah, dia orang yang menjadi khadam kepada Rasulullah, Anas bin Malik, dia menceritakan Rasulullah kalau dia keluar satu ketika, dia keluar daripada Madinah kerana peperangan, maka dia melantik Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai khalifah dia, sebagai pengganti dia. Okey. Antara sunnah Rasulullah, Rasul kalau dia Rasul berada di Madinah, Rasul adalah ketua di Madinah. Apabila Rasul keluar daripada Madinah, Rasul akan lantik sebagai seorang khalifah yang akan menjadi pengganti Rasulullah berada di Madinah. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Rasul lantik Ali bin Abi Talib. Kadang-kadang orang ni, dan orang di antara orang yang pernah dilantik oleh Rasulullah menjadi ketua, menjadi khalifah Rasulullah ketika ketiadaan Rasulullah di Madinah adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Siapa Abdullah ibnu Ummi Maktum? Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang buta. Dia di antara sahabat yang awal-awal memeluk Islam. Dia di antara golongan muhajirun. Walaupun dia buta, tapi sedikit pun tidak menghalang untuk dia menerima hidayah Islam. Dan kita biasa baca dalam Al-Quran ada surah Allahu Rabbi, dah ingat. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzaka. Sebenarnya surah tersebut adalah kerana Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba Abdullah ibnu Ummi Maktum mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia. Jadi benda tu menyebabkan Rasulullah jadi susah hati. Kerana nak jaga orang-orang besar kan. Oh ni komang pengikut dia, orang buta, orang cerita jadi pengikut dia. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala turun ayat tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, abasa, masang muka Rasulullah, tawalla, dan berpaling ketika datang orang buta. Allah Taala tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kubur dia ada beberapa riwayat. Antara riwayat yang menyebut bahawasanya kubur dia berada di Damsyik, Damaskus, Syria, di Bab Musalla. Di Bab Musalla ada nama satu tempat di Damsyik, nama dia Bab Musalla, yang mana di situ perkuburan yang cukup banyaklah ulama saja. Dan di situ juga dikatakan kubur Abdullah ibnu Ummi Maktum. Hamba setiap hari lalu kat tu. Dan hamba pernahlah ziarah kubur Abdullah ibnu Maktum. Tapi dikatakan sejauh mana kesahihan, wallahu alam. Kubur Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Maktum, Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Jadi hamba lalu sokmolah. Dikatakan wallahu alam sejauh mana kesahihannya. Jadi benda kita nak cerita dalam hadis ni menyebut bahawasanya Abdullah Ummi Maktum menjadi pengganti Rasulullah. Jadi dialah yang akan menjadi imam kepada orang-orang yang masih lagi berada di Madinah. Benda-benda orang kena rujuk dia. Ketika Rasul ada, orang rujuk Rasulullah. Apabila Rasul keluar daripada Madinah, tak ada Rasulullah, Rasul lantik dia menjadi pengganti, maka kena rujuk dia lah. Maka daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya kalau sekiranya tu imam tu buta, makmum tu celak, maka sah sembahyang. Kerana perkara ini pernah berlaku di zaman Rasulullah, yang mana Abdullah ibnu Ummi Maktum, orang yang buta, menjadi imam kepada makmum-makmum yang celak. Ada membuta menjadi makmum tak dijadi tu imam? Ada, tak semesti lagu tu. Bukanlah syarat menjadi imam mesti kena celak. Kalau orang tu buta, dia pandai, maka dia lebih afdal jadi imam berbanding dengan orang celak hok tak pandai. Orang buta pandai, Quran pun sedap, hukum hakam tahu, orang celak tak pandai. Sebagai contoh, mana lebih afdal? Pastinya orang hok yang lebih pandai lebih afdal menjadi imam berbanding dengan orang hok celak, hok yang tak pandai. Okey. Seterusnya katanya wa nahwuhu li Ibn Hibban an Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis yang sama
yang telah diriwayat oleh Imam Ibn Hibban tapi melalui Aisyah. Saat ini melalui Anas bin Malik. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaif. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu di atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan salatlah kamu di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah." Hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Jadi dalam hadis ini Abdullah bin Umar menceritakan suatu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Rasulullah, mung sembayang di atas orang yang mengucap la ilaha illallah. Maksudnya orang tu orang Islam. Orang yang mengucap la ilaha illallah adalah orang Islam. Kalau orang Islam tu mati, mung kena sembayang. Sembayang dia, sembayang mayat adalah sembayang jenazah. Sama ada dia saat itu melakukan dosa besar ataupun tidak. Itu maksud dia. Orang mati asal kata dia orang Islam. Dia saat itu orang baik ke, orang tak baik ke, orang yang tidak melakukan dosa ke ataupun orang yang melakukan dosa, maka mungkin kena sembahyang jenazah dia. Katakanlah orang tu mati kerana penyakit AIDS sebagai contoh, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi masih lagi dia Islam. Tidak pernah kita dengar daripada mulut dia bertutur dengan perkataan kufur. Tidak pernah kita melihat pada perbuatan dia melakukan perbuatan kufur sebagai contoh. Maka pada asalnya dihukumkan dia Islam kerana dia didahirkan daripada keluarga Islam. Ketika dia mati, maka wajib orang yang hidup sembahyang jenazah dia. Tapi hak yang paling comel janganlah ramai-ramai sangat. Sikit dah lah. Lepas hak fardu kifayah sudah lah. Supaya kalau kita dok ramai-ramai sangat ni, jadi memberi pengajaran kepada orang lain hak yang kawan-kawan dia, tengok mati pun apa tak pun nak layang mana. Jadi orang lain pun benda takut juga. Maksudnya kita sebenarnya nak mendidik orang yang masih hidup. Tapi tetap diwajibkan kita sembahyang. Boleh tak kita sembahyang? Boleh, tak ada masalah. Walaupun ada dah orang sembahyang. Sebab setiap orang Islam boleh kita sembahyang jenazah dia. Kalau orang kafir tu jelas tidak boleh kita sembahyang jenazah. Begitu juga mungkin kena sembahyang di belakang orang yang berkata la ilaha illallah. Kalau tu imam tu Islam, walaupun dia tu fasik, walaupun dia zalim, selama mana dia orang Islam, maka sah kita menjadi makmum kepada dia. Ini pandangan sebagian ulama, antaranya mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Walaupun di sana ada juga pandangan sebagian daripada ulama mengatakan tidak sah sembahyang di belakang imam yang fasik. Ada belakang imam yang zalim, imam yang fasik tidak sah. Tapi pandangan yang betul adalah sah sembahyang di belakang imam yang fasik. Imam saat ni itu pakai luar pendek, mari nak tugah. Pakai luar pendek, sampai masjid itu cari kain pelekat, baru nak pakai, kejut kita. Dah kita jadi makmum, kita nak jadi tok imam dak wi. Dah boleh dak kita nak jadi makmum dia sah, boleh, tak ada masalah. Tu imam tu baru dating patau, bawa awek bagi tugah, tinggal orang puan luar tu. Kejap dia kata, duk tunggu kejap abang nak tugah kejap. Jadi tu imam. Sah tak kita ikut belakang dia? Sah, padahal dia fasik. Dia melakukan dosa. Dia fasik ini adalah orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali tidak bertaubat ataupun mengekalkan dosa kecil. Ataupun dia saat itu melakukan dosa kecil dan dia memandang hina, memandang lekeh terhadap dosa kecil. Kerana dosa kecil apabila kita pandang lekeh dia akan menjadi besar. Dosa kecil kalau kita kekalkan dia akan menjadi besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampung dosa-dosa yang kita lakukan sama ada kecil ataupun besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hadis ini adalah hadis dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, tapi di sana ada sandaran yang sahih. Antaranya adalah beberapa orang sahabat Rasulullah pernah menjadi imam di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah seorang gubernur di zaman pemerintahan Bani Umayyah dan orang yang zalim. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah orang zalim. Dah zalim mana dia? Dia pernah membunuh ulama-ulama. Bukan setakat jaranya bunuh dak setarang ulama. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi memang cukup teruk. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pedang dia cukup ringan untuk memancung kepala-kepala orang Islam. Memang masyhur dengan zalim. Dia jadi imam. Molek-molek ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, seorang sahabat Rasulullah, menjadi makmum kepada dia. Maka itu menjadi di antara sandaran bahawasanya
sah kita sembahyang di belakang imam yang fasik. Tetapi mengikut mazhab Imam Syafi'i, hukum dia makruh. Kalau sekiranya ada pilihan, maka ketika tu kita lari daripada mengikut tu imam hak yang fasik. Kalau tak ada pilihan, maka tidak menjadi masalah. Seterusnya kata dia, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala hal falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu at-Tirmidzi bi isnadin dha'if. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kamu mendatangi salat berjamaah sedangkan imam berada dalam suatu keadaan, maka hendaklah dia mengikut apa yang dilakukan oleh imamnya. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Jadi dalam hadis ni Sayyidina Ali menceritakan suatu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam sembahyang berjemaah ni, kalau sekiranya makmum tu siapa lewat cakap kita makmum masbuk, maka apabila makmum cakap takbiratul ihram, dia kena buat apa yang dilakukan oleh imam. Dia kena buat apa yang dilakukan oleh imam. Kita ni, kita sembahyang berjemaah, kadang-kadang kita sedang takbiratul ihram bersama dengan imam, kadang-kadang kita tidak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi kalau kita sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, hak tu kita rasa jelas lah. Jadi kita buatlah sebagaimana hak yang kita buat sama-sama tu. Lepas tu yang keduanya, kadang-kadang kita tidak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Mungkin kita sempat ketika tu imam sebelum daripada rakaat, kemungkinan ketika tu imam dalam keadaan ketika sedang rakaat, kemungkinan ketika i'tidal, kemungkinan ketika sujud, kemungkinan pada tempat-tempat yang lain. Jadi kalau kita sedang di mana pun tempat tu imam, maka kita kena buat sebagaimana imam buat, sebab kita ikut dia. Allahu Akbar, tu imam duduk sujud, kita turun kepada sujud. Bukan Allahu Akbar, baca Fatihah dulu, lepas tu rakaat, i'tidal, kejar tu imam. Hak tu tak kena. Hak tu tak kena tu. Tapi walaupun tak kena, ada lagi tempat kita orang buat. Ada lagi yang pernah tengok. Allahu Akbar. Lepas daripada tu, dia baca dulu Fatihah tu imam tu, duduk bawah tu. Dia kejar tu imam. Selesai Fatihah, dia rakaat, i'tidal, sujud. Jadi dia wisalang tu imam, dia pergi kejar tu imam. Cuma perbuatan tersebut, perbuatan lagu tu, kalau sekiranya dia niat mengikut imam dalam takbiratul ihram, maka bermasalah sembahyang dia. Tak sah sembahyang dia. Kalau sekiranya dia ikut imam dalam takbiratul ihram, dia niat ikut imam dalam takbiratul ihram tapi dia tidak ikut imam, jadi masalah lah sembahyang dia. Tapi kalau dia tidak niat ikut imam, tu tak ada masalah. Allahu Akbar, aku dah niat lagi ikut imam, aku buat sembahyang seorang dulu. Cukup satu rakaat, tu imam rakaat yang kedua, kita buat cepat sikit, masuk rakaat yang kedua baru niat mengikut imam, maka sah sembahyang, tak ada masalah. Jadi walaupun siapa lewat, wisalang sama. Tu cara dia. Tapi benda tu bukanlah benda yang comel. Cuma kita nak khabar masih lagi hukum dia sah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang lewat, apabila kita kat takbiratul ihram, kita nak buat lagu mana, kita tengok lagu mana keadaan tu imam. Kalau tu imam dalam keadaan qiyam, kita duduk qiyam. Tu imam rakaat, kita rakaat. Tu imam i'tidal, kita i'tidal. Tu imam sujud, kita sujud. Tu maksud hadis ini. Dan hadis ni walaupun hadis dhaif, tapi hukum daripada hadis ini adalah hukum yang disepakati oleh ulama. Cuma dikirakan dak rakaat, ni orang hak belajar jelas. Tapi masih lagi ada orang hak yang tidak tahu dalam masalah ni. Dia nak tahu dikira dak rakaat, kita kena tengok kita dang dak rakaat bersama dengan imam. Kalau dang rakaat bersama dengan imam pada rakaat tersebut, maka kita kira dang rakaat itu. Kalau dak dang rakaat bersama imam, maka tidak dang rakaat itu. Contoh, kita datang Allahu Akbar, lepas daripada Allahu Akbar tu imam pun rakaat, maka kita kena terus rakaat bersama dengan imam. Tak payah baca Fatihah dah lah, sebab kita tak dang dah nak baca Fatihah. Allahu Akbar tu imam pun Allahu Akbar rakaat, maka kita rakaat bersama dengan imam. Kalau kita dang tumakninah bersama dengan imam dalam rakaat, maka kita sempat rakaat itu. Dan Fatihah kita nak baca, sedangkan Fatihah adalah rukun sembahyang. Kata ulama, gugur Fatihah daripada makmum masbuk. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Tapi dengan syarat yang pertama, mesti tu imam saat itu tidak berhadas. Kalau tu imam berhadas, lepas daripada tu imam sembahyang, tu imam kabur, Allah dah ingat ambil sembahyang saat ni,
Maka kita kena tambah lalu 1 rakaat lagi. Sebab tu imam hak yang berhadas dia tidak boleh menanggung Fatihah makmum. Sebab sembahyang dia tidak sah. Yang keduanya bukan rakaat yang lebih. Kalau rakaat lebih tak boleh juga, tu imam tak tanggung juga Fatihah makmum. Maksud dia, kita mari saat ni tu rakaat akhir. Kita ingat rakaat yang keempat, rupanya rakaat yang kelima. Tu imam silap. Makmum belakang tegur dah, tu imam pekok sikit. Sebagai contoh. Makmum pula pakai ikut je. Jadi lepas daripada tu kita pun Allahu Akbar, lega boleh 1 rakaat tambah 3 rakaat lagi. Lepas daripada tu imam bagi salam, kita dengar sosai-sosai makmum lain sebut, 5 rakaat dah saat ni, cuba ke imam. Tu imam, 5 rakaat dah saat ni. Tu imam kata tak ingat. Jadi bermakna hak yang kita sedang rakaat bersama dengan imam rakaat yang kelima, kita tak ada nak baca Fatihah. Ketika tu imam tidak tanggung Fatihah kita. Tetap kita kena tambah 4 rakaat, bukan 3 rakaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalau kita sedang dengan tu imam dalam i'tidal, dalam sujud, dalam duduk antara 2 sujud yang kedua, maka tidak dikirakan rakaat itu bagi kita. Lepas daripada tu imam salam, kita kena tambah 1 rakaat. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam sunangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila as-salati wa nahnu sujudun fasjudu." Apabila mu datang kepada sembahyang sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka mu kena sujud. Kalau mu mari sembahyang, mu tengok kami sujud, maka mu terus kena sujud. Jangan baca Fatihah dia tak boleh. Mu terus kena sujud. Lepas tu wala ta'udduha syai'a. Lepas tu mu jangan kira rakaat itu. Jangan kira lah. Rakaat itu tidak dikirakan. Lepas tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-salah." Sesiapa yang sempat rakaat. Rakaat ada sebahagian daripada ulama mengatakan yang dimaksud dengan rakaat di sini adalah rukuk. Sesiapa yang sempat rakaat bersama dengan imam, maka barulah dia dikirakan dia sempat rakaat itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita bidah bab sembahyang berjamaah. Kita nak masuk dalam bab baru, iaitu bab salatil musafiri wal marid. Bab pada menjelaskan sembahyang orang musafir dan sembahyang orang sakit. Kita nak bincang sembahyang orang musafir dengan sembahyang orang sakit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada orang hak yang bermukim. Ada orang bermukim ni maksudnya orang-orang yang duduk kampung. Dan ada orang hak yang bermusafir. Dan ada orang sihat, ada orang sakit. Agama kita apabila ada kesusahan, maka agama kita bagi kelonggaran. Apabila ada kesusahan, maka agama kita bagi kelonggaran. Jadi bermakna di sana ada beberapa perkara yang tidak sama ibadah yang diberikan kepada orang bermusafir dengan orang yang duk kampung. Cakap kita duk kampung lah, tapi sebenarnya dia lebih kalau kita nak secara terperinci lagi, dia bukan hanya khusus duk kampung. Asal kata dia bermukim, walaupun duk kampung, dia kalau duduk di satu tempat lebih daripada 4 hari ke atas, dikira dia bermukim di tempat tersebut walaupun bukan kampung dia. Nanti akan datang kita akan jelas secara panjang lebar berkenaan dengan sembahyang orang bermusafir. Ini masalah sembahyang orang bermusafir ni dia berkait dengan qasar, berkait dengan jamak. Berkait dengan qasar dan berkait dengan jamak. Dia qasar dengan jamak adalah 2 bab yang berbeza. Dan kita akan tengok lepas daripada ni. Kita rasa tidak sempat dah kita nak baca panjang habis. Cuma kita akan baca beberapa hadis sahaja. Cuma kita nak bagi muqaddimah dulu. Dia biasanya dalam rukhsah. Rukhsah ni maksudnya kelonggaran yang diberikan kepada orang bermusafir, antaranya adalah qasar sembahyang, qasrus salah. Yang keduanya adalah jam'us salawat, maksudnya kumpulkan sembahyang. Dia qasr lain daripada jamak. Kita jangan silap faham masalah ni. Jangan kita silap faham. Qasar lain daripada jamak. Dia qasar ni maksudnya sembahyang hak yang 4 kita buat 2. Dia qasar bab lain, jamak bab lain. Kita jangan kata dah qasar mesti kena jamak, jamak mesti kena qasar. Tak. Dia qasar ni memendekkan sembahyang hak 4 kita buat 2. Jamak ni mengumpulkan 2 sembahyang wak dalam satu waktu. Dia qasrus salah, dia lain daripada jam'us salah. Dia bab yang berbeza. Boleh kita nak buat qasar sahaja tanpa jamak. Boleh kita buat jamak sahaja tanpa qasar. Dan boleh kita buat qasar serta jamak. Qasar tanpa jamak adalah masuk waktu zuhur kita sembahyang zuhur 2 rakaat. Nanti masuk waktu asar kita sembahyang asar 2 rakaat. Masuk waktu maghrib sembahyang maghrib 3 rakaat sebab maghrib tak nak qasar, jangan buat 2 rakaat. Masuk waktu isyak kita buat sembahyang isyak 2 rakaat. Itu dipanggil benda qasar tanpa jamak. Dan boleh kita buat jamak tanpa qasar.
Masuk waktu zuhur, kita buat zuhur 4 rakaat, lepas tu kita buat asar 4 rakaat. Ataupun nanti masuk waktu asar, zuhur kita tak buat, kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Masuk waktu asar, kita sembahyang asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tu dipanggil jamak tanpa qasar. Dan boleh kita buat jamak serta qasar. Zuhur 2 rakaat, lepas tu asar 2 rakaat. Kita kena ingat jamak lain, qasar lain. Syarat dia lain. Jangan witukar. Sebab Amba kata gitu. Amba kata jangan witukar gini. Kadang-kadang ada orang telefon kita, WhatsApp kita, tanya kita, Ustaz nak tanya bab qasar sikit. Tiba-tiba dalam soalan tanya bab jamak. Pula dah. Ustaz nak tanya bab jamak sikit. Tiba-tiba dalam soalan tanya bab qasar. Jadi bermakna dia belum lagi dapat membezakan dua perkara tersebut. Sebenarnya qasar satu bab, jamak satu bab yang lain. Jangan pergi campur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma furidatis salatu rak'atain fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, mula-mula salat difardukan 2 rakaat. Jadi asal pada permulaan difardukan sembahyang 2 rakaat. Selanjutnya ditetapkan sebagai solat dalam perjalanan. 2 rakaat itu ditetapkan, diakui solat ketika bermusafir. Sedangkan solat di tempat tinggal ketika kita berada di kampung dilakukan sebanyak 4 rakaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni Aisyah nak khabar, Aisyah nak khabar, ni perkataan Aisyah. Perkataan Aisyah. Apabila perkataan Aisyah dinamakan hadis ini sebagai hadis mauquf. Tetapi oleh kerana dia berkait dengan ibadat sembahyang, yang pastinya Aisyah mesti kena ambil daripada Rasulullah, bukan semata-mata pandangan dia, maka dinamakan hadis ni adalah hadis mauquf fi hukmil marfu'. Hadis mauquf pada hukum hadis diangkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis ni Aisyah menyebut bahawasanya pada permulaan difardukan sembahyang difardukan sebanyak 2 rakaat. Sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat. Gitulah maksud dia. Lepas tu 2 rakaat tersebut ditetapkan ketika bermusafir. Manakala ketika kita berada di kampung, ditambah lagi 2 rakaat untuk sembahyang zuhur, asar, dan ditambah 1 rakaat untuk sembahyang maghrib. Itu maksud daripada hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya, walil Bukhari thumma hajara fa furidat arba'an wa uqirrat salatus safari 'ala al-awwal. Menurut riwayat Imam Bukhari disebutkan bahawa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah sampai di Madinah, maka difardukan solat menjadi 4 rakaat, iaitu zuhur, asar, isya. Sedangkan solat dalam perjalanan ditetapkan seperti asal, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat ketika dalam perjalanan. Zada Ahmad illa al-maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha taqulu fiha al-qira'ah. Imam Ahmad dalam riwayatnya menambahkan kecuali solat maghrib. Solat maghrib dah buat 4 rakaat, buat 3 rakaat, kerana dianggap sebagai solat witir siang hari. Witir ni ganjil. Jadi sembahyang maghrib adalah sembahyang witir siang hari. Dan juga solat subuh yang memerlukan bacaan panjang dalam pelaksanaannya. Sembahyang subuh 2 rakaat, kerana dituntut dalam sembahyang subuh kita panjangkan bacaan. Okey, kita rasa sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk memahami, untuk faham dan untuk beramal dengan apa yang kita belajar pada malam ni. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa limashayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a wa li arbabil huquqi alayna wa li jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.